Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Okey, sudah. Babu ma jaa bi tasbihi bismillahirrahmanirrahim. Bab meninggalkan jahar dengan bismillah. Jadi di dalam tajuk yang kita akan bincang pada malam ini, berdasarkan kepada tajuk dan juga hadis yang akan dibaca ini, menjadi pegangan sebahagian daripada imam mazhab dan juga para ulama meninggalkan jahar ketika membaca bismillah. Sebahagian ulama membacanya tetapi tidak jahar. Sebahagian ulama dia tak baca langsung. Jadi berlaku khilaf daripada kalangan ulama. Yang tak baca langsung itu mereka menganggap bahawa bismillah bukan sebahagian daripada Fatihah. Sebab tu tak dibaca. Sebab ada riwayat-riwayat, ada hadis-hadis kan. Kalau kita tengok di dalam Tuhfatul Ahwazi, dia kata i'lam anna fi qira'atil basmalati fi salati salasatu aqwalin. Ketahui olehmu bahawa bacaan basmalah, yakni bismillah, dalam sembahyang ada 3 pendapat. Bacaan bismillah dalam sembahyang ada 3 pendapat daripada kalangan ulama. Ahadiha annaha wajibatul wujubil fatihati. Salah satunya adalah wajib. Seperti mazhab kita Syafi'i, baca bismillah itu wajib. Bismillah berserta dengan surah Fatihah. Kama mazhabi Syafi'i, seperti mazhab Syafi'i, wa ihdar riwayataini an Ahmad. Dan salah satu daripada 2 riwayat daripada pendapat Imam Ahmad. Maknanya Imam Ahmad ada 2 pendapat. Riwayat yang disandarkan, yang diambil daripada Imam Ahmad ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama sama dengan pegangan Imam Syafi'i, iaitu bismillah itu adalah wajib. Kalau tak baca, maka tidak sah sembahyang. Kerana apa? Kerana bismillah sebahagian daripada surah Fatihah. Wa ta'ifatin min ahlil hadis. Dan juga satu kumpulan daripada ahlul hadis menganggap bismillah juga adalah wajib dibaca pada sembahyang. Sama ada sembahyang sunat, sembahyang fardu, sembahyang seorang diri ataupun sembahyang berjemaah. Binaan ala annaha minal Fatihah. Kerana asasnya bismillah sebahagian daripada Fatihah. Kalau Fatihah wajib dibaca, bismillah pun wajib dibaca. Tak baca, tak sah sembahyang. Tak baca bismillah macam tak baca Fatihah. Sebab bismillah sebahagian daripada Fatihah. Wathani annaha makruhatun. Pendapat yang kedua baca bismillah ni makruh pula. Pendapat yang kedua baca bismillah dalam sembahyang ni hukumnya makruh. Makruh ni apa dia? Apa makna makruh? Sesuatu benda yang tak dibenci dan tidak disukai oleh syarak. Tak baca itu lebih baik. Baca itu makruh. Dia kata sirran atau jahran. Sama ada baca dengan sir ataupun baca dengan kuat. Makruh. Ini pendapat yang kedua. Wahwal masyhuru an Malikin. Iaitu masyhur dalam kalangan mazhab Imam Malik. Baca tu makruh pula. Pendapat yang disandarkan kepada Imam Malik. Wathalithu annaha jaizatun bal mustahabbah. Pendapat yang ketiga, baca basmalah yakni bismillah ini, dia kata harus, bahkan disunatkan. Wa huwa mazhabu Abi Hanifah, iaitu mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hanafi kata sunat baca. Cuma mereka baca dalam keadaan sir, tak dijaharkan. Wal masyhuru an Ahmad. Sebab tu dia kata tadi 2 pendapat Imam Ahmad kan. Pendapat pertama sama dengan Imam Syafi'i, pendapat yang kedua sama dengan Abu Hanifah. Yakni
Dia kata apa dia? Harus dan juga mustahabah. Wa aktsaru ahli hadis, dan juga kebanyakan pegangan ahlul hadis. Okey, kesimpulannya, baca basmalah ataupun bismillah ini ada 3 pendapat. Pertamanya wajib, yang keduanya makruh, yang ketiganya sunat. Summa ma'a qira'atiha hal yusannul jahru biha aw la. Okey, bila dia pendapat yang kata dia kena baca, sama ada kena baca itu dengan maksud wajib ataupun sunat. Baca Fatihah, bismillah ni kena baca, sama ada kena baca itu wajib seperti mazhab Syafi'i ataupun kena baca itu dengan maksud sunat seperti pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang kedua daripada pendapat Imam Ahmad. Jadi nak jahar ke ataupun nak sir? Sama ada yang berpegang kepada wajib ataupun sunat. Dia kata hal yusannu jahru biha aw la. Adakah disunatkan jahar ataupun tidak? Fihi thalathatu aqwalin. Padanya 3 pendapat pula sama ada nak jahar ataupun tidak. Ahaduha yusannul jahru. Yang Imam Syafi'i kata wajib baca bismillah itu, dia kata kena jahar bismillah. Sebab tu orang berpegang pada mazhab Syafi'i, khususnya majoriti rakyat di dalam negara kita dan juga majoriti masjid-masjid dijaharkan bismillah. Kecuali kalau kita sembahyang masjid apa? Masjid Hanafi kan? Di Malaysia ada je masjid Hanafi. Mereka tak jaharkan. Sebab mereka berpegang pada mazhab mereka itu disunat disirkan. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, selain daripada ianya wajib, dia sunat dijaharkan. Wa man wafaqahu, Imam Syafi'i kata sunat dijaharkan, dan sesiapa yang muafakat, yang setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, maka mereka menjaharkan bismillah. Wathaniyu la yusannul jahru. Pendapat yang kedua tidak disunatkan, bismillah baca tapi pelan, lepas tu terus alhamdulillah. Macam di Mekah kan, dia bismillah tu dia baca untuk dengar diri sendiri, imam tu, lepas tu dia terus kepada alhamdulillah. Baca-baca tapi baca dengan pelan. Wa bihi qala Abu Hanifah. Ini pendapat Abu Hanifah, dibaca bismillah tetapi pelan. Wa jumhur ahli hadis, juga pendapat jumhur ahli hadis. Wa ra'yi, dan juga ahli ra'yi. Wa fuqaha'il amsar. Wa fuqaha'il amsar maknanya ahli fiqh sepanjang zaman. Wa jumhurum wa jama'atun min ashabi Syafi'i, dan pendapat satu kumpulan daripada mazhab Syafi'i. Apa dia? Maknanya disunatkan jahar. Disunatkan jahar. Wa qila mukhayyarun bainahuma wa huwa qawlu Ishaq ibn Rahawayh wa ibn Hazmin wa kadzalika fi nasb ar-rayah. Dan dia kata pendapat yang ketiga pula mukhayyar, diberi pilihan sama ada nak baca kuat ataupun nak baca pelan bismillah ni. Sama ada nak baca kuat ataupun baca pelan, diberi pilihan. Qultu, jadi pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi ni kata, qad thabata qira'atul basmalati fi salati bi ahaditha sahihah. Sesungguhnya telah sabit bacaan bismillah ini dalam hadis-hadis yang sahih. Dia kata hujah dia lah bagi ulama mazhab lain, dia kata bismillah ni tak perlu dibaca, ada dalil-dalil hadis-hadis yang lain. Jadi Imam Tirmizi ini bila dia kata tinggal bacaan bismillah, dia buat bagi riwayat, dia buat bagi hadis. Itu pendapat golongan sebahagian daripada ulama yang kata tidak perlu membaca bismillah. Tajuk yang kedua pula, dia letak tajuk kena baca bismillah, dia buat mari pula riwayat daripada beberapa hadis yang menyokong pendapat tersebut. Lalu dia kata, qultu qad thabata qira'atul basmalati fi sholati bi ahaditsa sahihah. Telah sabit bacaan basmalah di dalam sembahyang itu
dengan hadis-hadis yang sahih. Wahya hujjatun 'alal Malik, hujjah atas Imam Malik. Wa isra biha 'indi ahabbu min al-jahri. Lalu ngarang kitab ini kata, walaupun ada hadis-hadis yang sabit mengatakan bismillah itu perlu dibaca. Perlu dibaca tadi kita sebut sama ada dia dengan makna wajib sebagaimana pendapat Imam Syafi'i ataupun dengan makna sunat. Itu pendapat Imam Abu Hanifah dan salah satu daripada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi dia kata bagi dia dalam kajian dia, sebab dia ni ulama hadis, baca tapi sir itu lebih baik. Baca bismillah ni imam-imam kena ingat. Pendapat yang rajihnya baca bismillah tapi pelan. Lepas tu terus yang kuatnya alhamdulillahirabbil alamin. Hak tu kuat. Ada lagi yang masih baca kuat kan? Tak apa, tak ada masalah. Cuma kita nak tarjihkan pendapat yang kuat. Bukan kata salah je harus bismillah ni. Dia salah satu daripada pendapat ulama yang disandarkan kepada hadis-hadis Nabi. Okey, terus. Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Ismail bin Ibrahim, haddatsana Sa'id bin Iyas, Al-Jurayri, Al-Qais bin Abayah, An ibn Abdillah bin Mughaffal, qala sami'ani abi wa ana fi salati. Okey, Imam Tirmizi dengan sanadnya, Abdullah bin Mughaffal dia kata, telah mendengar oleh ayahku. Aku di dalam sembahyang. Aku jadi imam, aku baca kuat. Ayah dia dengar. Abdullah bin Mughaffal kata, ayah dia dengar dia baca bismillah kuat dalam sembahyang. Okey, terus. Aqulu bismillahirrahmanirrahim. Faqala li ay bunayya Muhdathun. Iyyaka wal hadatha. Okey. Lalu ayah dia kata, wahai anakku, ini satu perkara yang diada-adakan. Muhdas, suatu perkara yang diada-adakan. Maksudnya, ayah dia kata, benda ni benda baru. Zaman dulu, yakni zaman Rasulullah, bila Rasulullah sembahyang dan juga para sahabat, benda tu tak berlaku. Jadi benda baru ni sesuatu benda yang tidak ada contoh. Lalu dibuat. Itu yang dipanggil benda baru, muhdas, ataupun dengan istilah yang lain, apa dia? Disebut sebagai bid'ah. Disebut sebagai bid'ah. Ini hujah bagi golongan yang pertama. Sebab bid'ah ni daripada perkataan badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi tidak ada contoh. Allah Ta'ala buat langit dan bumi bukan ada contoh, dibuat. Tak perlu contoh yang terdahulu. Nampak macam ni, baru Allah Ta'ala buat langit, sebab ada contoh dulu. Bumi, ada contoh dulu, buat. Tak ada. Jadi bid'ah ni daripada perkataan badi'. Benda yang tidak ada contoh yang sebelumnya. Jadi istilah di dalam muhdas dan juga bid'ah ini sesuatu yang tidak ada contoh di zaman Nabi. Lalu para sahabat ini mereka sangat menentang perkara-perkara bid'ah. Okey, terus. Qala walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghadu ilayhi hadathu fil Islam, yakni itu qala. Okey. Lalu ayah dia, ayah kepada Abdullah bin Mughaffal, maknanya Mughaffal lah, ayah kepada Abdullah. Dia kata, aku tidak pernah melihat mana-mana kalangan daripada sahabat Nabi SAW lebih benci daripada perkara bid'ah. Para sahabat ni sangat anti, sangat benci perkara bid'ah. Sebab bid'ah ni apa dia? Suatu benda baru yang dicipta, yang direka, yang berkaitan dengan sesuatu ibadat ataupun amalan agama. Yang ni pun selalu kita bahas, kita terang di dalam kuliah kita. Sebab di sana ada suara-suara orang duk sebut, saya sikit-sikit bid'ah. Kalau macam tu ceramah pakai mikrofon zaman Rasulullah pun tak ada. Dia jadi faham macam tu. Pergi Mekah naiklah unta, tak usah naik kapal terbang. Jadi susah orang macam ni kita nak terang, sebab dia tak faham definisi bid'ah. Itu apa dia? Bid'ah ni berkaitan dengan isu agama, berkaitan dengan ibadat, bukan berkaitan dengan urusan dunia.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Bab dunia ikut pandailah nak buat apa, nak buat macam mana. Yang tu tak ada dalil dalam Quran dan hadis. Rasulullah tak pernah larang dan tak pernah suruh buat begini-begini. Tetapi urusan akhirat kita tak boleh ubah, tak boleh pindah. Apa maksud dan apa tujuan, apa sebab orang buat benda bid'ah? Kerana anggapan mereka apa yang dilakukan oleh Rasulullah, diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat tak okey, tak sempurna, tak lengkap. Islam tak sempurna sehingga perlukan kepada penambahan, perlukan kepada rekaan, perlukan kepada ciptaan suatu jenis ibadat baru. Itu maksudnya. Kalau tidak dia tak buat. Sebab dia rasa tak sempurna Islam yang dibuat oleh Nabi. Nabi buat tak okey. Para sahabat duk amal selama ni pun tak okey. Hak dia buat okey. Sebab tu dia cipta. Itu maksud sebenarnya. Maknanya yang dia buat lebih okey daripada Nabi dan para sahabat. Dan setelah Nabi wafat, maka Islam tidak sempurna lagi. Atas alasan itulah dia buat benda bid'ah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Islam dah sempurna, dah lekat, dah cukup. Tidak perlu ditambah ataupun dikurangi. Dia ngam-ngam sahaja. Sebenarnya kita ni orang Islam senang sahaja untuk beramal dengan ajaran Islam ini. Kita ikut sahaja. Tak perlu kita nak tambah, nak reka, nak cipta, nak fikir, nak pening kepala macam mana nak reka, nak cipta satu ibadat ni macam mana nak buat. Dia suruh itibak sahaja. Senang tak? Apa yang ada kita buat. Macam sehari dua ni tak selesai lagi orang duk gaduh tentang masalah apa? Masalah ada sayyidina di dalam kalimah azan dan juga sayyidina ketika tahiyat. Tak habis-habis lagi. Walaupun di sana ada pandangan daripada ulama, contohnya mazhab. Tetapi bila berkaitan dengan ibadah, kita kena rujuk kepada Quran dan hadis. Allah sebut apa dalam Quran? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika berbeza pendapat. Beza tak? Bezalah. Orang kata sunat tambah sayyidina. Sebelah ni pula kata tak sunat. Oh, bezalah. Berbeza itu perkara biasa. Okey, kita tengok dalam Quran ada sebut tak? Ada sebut tak tang azan tu kena sebut sayyidina. Sebab berbeza dah berlaku. Antara tok guru, antara ustaz, antara tok lebay, antara maknanya pendakwah-pendakwah berbeza. Okey, kita rujuk Quran. Dalam Quran ada sebut tak? Dalam Quran tak ada sebut. Sebab dalam Quran tak cerita tentang masalah ajar tentang azan. Kalimah azan pun tak sebut dalam Quran. Begitu juga masalah tahiyat. Tak disebut dalam Quran. Okey, tak apa. Kita tengok hadis pula. Dalam hadis Rasulullah ajar tak berazan. Kita jumpa dalam hadis banyak, ada hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah kan. Rasulullah ajar azan. Bagaimana kalimah azan yang diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat? Ada tak sayyidina? Tak ada. Susah buat. Susah beramal, bukan senang. Bukannya susah. Dalam masalah tahiyat pula. Tengok dalam Quran tak ada tentang tahiyat. Tapi ada dalam hadis kan? Dalam hadis ni Rasulullah sebut tak sayyidina? Tak sebut kan? Jadi apa perlu kita sebut? Orang kata kalau tok guru dia syekh dia sebut Syekhul Islam Ibn Taymiyah bagi gelaran. Syekhu, Nabi tak boleh sebut sayyidina. Sayyidina ni apa makna? Tuan, ketua kan? Kalau geng ni dia sebut syekh, alamah. Ada lagi istilah-istilah Sahibus samahah. Tapi tang Nabi tak boleh sebut la ilaha illallah. Tu tak reti tu, nak kena mengaji. Itu gelaran bukan dalam sembahyang. Kita pun tak sebut Syekhul Islam Ibn Taymiyah kita kata hayat. Kita tak sebut. Kita tak sebut Sahibus samahah. Al-perkasa-perkasa kan, ada jawatan. Kita tak sebut dalam sembahyang. Kita sebut di luar. Tak boleh nak beza di dalam ibadat. Dalam azan dan juga di dalam sembahyang itu ibadat. Di luar gelaran kita panggil yang berhormat ke, MB ke, Tan Sri, Tiang Sri. Seorang ni orang dapat jawatan. Ada seorang individu, dia pertama menerima pingat. Baguslah. Itu di luar sembahyang. Bukan dia terima gelaran pingat tu dalam sembahyang. Jadi di luar sembahyang, gelaran itu tak apa. Ni dia kata yang kepada pemimpin dia, tokoh dia, dia bagi gelaran yang melambung-lambung. Tapi dalam Rasulullah tak boleh pula. Rasulullah sendiri tak sebut dalam sembahyang sayyidina dan juga di dalam
di dalam azan. Jadi ringkas ceritanya, apa yang Rasulullah tak ajar, tak buat, jangan kita duk tiru. Jangan kita duk buat. Sebab kita tengok di sini, ayah kepada Abdullah bin Mughaffal ni, dia kata sahabat paling anti lah, paling benci benda-benda yang ditambah di dalam agama. Sebab apa kita sebut tadi? Kerana orang yang tambah agama ni, dia menganggap bahawa Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat ni tak lengkap, tidak sempurna. Okey, terus waqad salaitu qala waqad salaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa ma'a Umar wa ma'a Utsman falam asma' ahadan minhum yaquluha fala taqulha idza anta sallaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu ayah dia kata, aku sembahyang di belakang Rasulullah. Aku pernah sembahyang di belakang Rasulullah. Aku sembahyang di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. 3 khalifah. Rasulullah lagi. 3 khalifah ni. Aku tak pernah dengar pun dia jahar bismillah ni. Lalu apabila kamu sembahyang, terus alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya sebut alhamdulillahirabbil alamin ni selepas doa iftitah lah. Selepas doa iftitah. Terus kepada alhamdulillah. Okey, terus. Qala Abu Isa Hadisu Abdullah bin Mughaffal hadisun hasan. Jadi kedudukan hadis ini Abu Isa At-Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini adalah hasan. Okey, terus. Wal 'amalu 'alaihi inda aktsari ahli al-'ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beramal di atas ini hadis di sisi kebanyakan ahlul ilmi. Ahlul ilmi ni maknanya para ulama lah. Daripada kalangan ahlul ilmi itu siapa dia? Daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian sahabat itu siapa dia? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa man ba'dahum minat tabi'in. Dan golongan yang selepas daripada mereka daripada kalangan tabi'in pun tidak menjaharkan bismillah. Okey, terus. Wa bihi yaqulu Sufyan as-Sawri wa Ibn Mubarak wa Ahmad wa Ishaq. Dan pendapat ini juga dipegang oleh Sufyan as-Sawri, Ibnu Mubarak dan juga Ahmad dan juga Ishaq. Okey, terus. La yarawna an yajhara bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka berpendapat tidak dijaharkan bismillah. Okey, terus. Qalu wa yaquluha fi nafsihi. Mereka berpendapat baca bismillah tu baca, bukan tak baca sebagaimana yang kita sebut tadi. Tapi baca untuk diri sendiri dengan makna pelan. Pelan ni untuk kita dengar sajalah. Untuk dengar diri sendiri. Okey, terus. Babu man ra'a al-jahra bi bismillahirrahmanirrahim. Bab golongan yang berpendapat perlu dijaharkan, sunat dijaharkan bismillah. Okey. Golongan yang pertama kata tak sunat, mereka berpegang dengan beberapa hadis Nabi. Golongan yang kedua kata sunat, mereka juga mempunyai alasan-alasan yang tersendiri daripada hadis Nabi SAW dan amalan para sahabat. Jadi kalau kita belajar Tirmizi ini, di samping kita dapat belajar hadis, kita dapat melihat perbezaan pendapat ulama. Dan juga bagaimana cara imam-imam mazhab mengeluarkan pendapat menyokong mazhab mereka. Contohnya mazhab Syafi'i, dia kata wajib kena baca bismillah, dan bismillah itu pula perlu dijaharkan. Dia dengan alasan-alasan dia, dengan hadis-hadis yang dia jumpai dan yang dia kumpul. Bagi ulama yang kata tak jahar pula mempunyai alasan yang tersendiri daripada hadis-hadis Nabi juga. Okey, terus. Haddatsana Ahmad bin Abdah at-Tabi'i haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman qala حدثني إسماعيل بن حمال عن أبي خالد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم. Imam Tirmizi dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka sembahyangnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tadi dengan alhamdulillah. Dalam riwayat yang kedua kata Nabi baca bismillah. Nabi membaca bismillah, bukan terus kepada alhamdulillah. Okey, terus. Qala Abu Isa
hadza haditsun laysa isnaduhu bidzaka. Cuma ulasan Imam Tirmizi, hadis yang kata Nabi baca bismillah tu tak kuat. Dia riwayatkan, dia laporkan, tetapi dia buat ulasan hadis ni tak kuat. Oleh kerana tak kuat, sebab itu sebahagian daripada kalangan ulama tak berpegang dengan hadis ni. Mereka berpegang dengan hadis pertama tadi. Maka terus kepada alhamdulillah. Okey, terus. وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Okey. Dan sesungguhnya telah berkata, maknanya telah berpegang, telah berpendapat sebahagian daripada ahlul ilmi daripada kalangan sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi itu siapa dia? Abu Hurairah, Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, Zubair dan golongan yang selepas daripada mereka, iaitu daripada kalangan tabi'in. Mereka berpendapat disunatkan jahar, ra'au jahra bismillahirrahmanirrahim. Mereka pula berpendapat disunatkan jahar. Di dalam pengajian-pengajian kita yang lepas, kita dah bagi penjelasan di antara hadis-hadis dhaif yang boleh diamalkan. Bukan kata hadis dhaif itu semua kita tolak, tak boleh beramal, tak. Di antara syarat untuk membolehkan beramal dengan hadis-hadis sahih, hadis-hadis dhaif adalah hadis dhaif itu diamalkan oleh sahabat. Diamalkan oleh sahabat ataupun oleh tabi'in. Di antaranya lagi disokong dengan hadis yang sahih. Di antaranya lagi sesuai dengan kias. Dia ada beberapa syarat. Dan juga sebahagiannya lagi dia panggil apa dia? Dipanggil ummah ini beramal dengan hadis itu. Bukan kata ulama. Sebagaimana hadis yang berkaitan dengan tuhuru ma'uhu wa halul maitatuhu. Maka ummah maknanya orang Islam menerima pakai hadis itu. Itu salah satu daripada kaedah. Dipanggil apa? Talaqathul ummatu bil qabul. Ummah terima hadis itu. Maknanya sebilangan besar daripada kalangan orang Islam beramal. Hadis yang berkaitan dengan elok ni daripada dulu orang duk beramal. Boleh ambil semayang elok kan. Dan binatang bangkai-bangkai yang mati di dalam laut boleh dimakan. Sedangkan hadis ni dhaif. Jadi dalam kaedah ilmu hadis ni dia ada satu bab, satu kaedah pula. Bila ummah itu terima hadis yang dhaif itu, maka hadis itu boleh diamalkan walaupun dia dhaif. Jadi hadis yang kedua ni Imam Abu Isa kata dhaif, lemah. Tapi oleh kerana para sahabat beramal dengan hadis itu dan juga tabi'in beramal dengan hadis itu, maka hadis ini boleh diamalkan. Oleh kerana itu Imam Syafi'i dia beramal dengan hadis ini. Sebab sahabat pun, sebahagian daripada sahabat pun beramal, iaitu mereka menjaharkan dengan bismillah. Okey, terus. Ibn Abu Hurairah, Ibn Umar, Ibn Abbas, Ibn Zubairi wa man ba'dahum min at-tabi'ina ra'u al-jahra bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Syafi'i pun berpegang dengan hadis tadi, iaitu dijaharkan bismillah. Ismail bin Hamad, Ibnu Abi Sulaiman. Ismail bin Hamad itu nama dia adalah Ibnu Abi Sulaiman. Ismail bin Hamad itu adalah Ibnu Abi Sulaiman. Dan juga Abu Khalid. Dan juga Abu Khalid itu apa dia? Al-Walibi, namanya Harmus wa huwa Kufiyun. Apa makna Kufi? Kufiyun, apa makna? Basriyun. Ada banyaklah kita berlalu hadis-hadis yang kita baca lepas. Kufiyun maknanya dia orang Kufah. Okey, terus. Bab yang seterusnya. Babu ma jaa fi iftitahi qiraati fi alhamdulillahirabbil alamin. Bab membuka bacaan dengan alhamdulillah. Terus. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. Imam Tirmizi dengan sanadnya daripada Anas bin Malik, dia kata adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman
membuka sembahyang dengan membuka bacaan dengan alhamdulillah. Jadi maksud daripada hadis ini, sebahagian ulama kata, ada sebut sini ulasan Imam Syafi'i. Ada sebut sini ulasan Imam Syafi'i. Sebahagian ulama kata terus alhamdulillah lah. Dia kata di sini membuka sembahyang dengan alhamdulillah. Maka tak baca bismillah. Bismillah pun tak baca. Dalam riwayat yang lain, la yaqra'u di situ maknanya la yajharuna. Mereka tidak jahar, baca tapi tidak jahar. Tetapi dalam riwayat ini terus kepada alhamdulillah. Okey, terus. Qala Abu Isa, hadza haditsun hasan sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Wal 'amalu 'ala hadza inda ahli al-'ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tabi'in wa man ba'dahum kanu. Okey, dan beramal atas ini hadis daripada segolongan daripada ahlul ilmi, daripada sahabat kalangan sahabat Nabi SAW, dan juga tabi'in dan golongan yang selepas daripada tabi'in. Siapa dia? Tabi'ut tabi'in. Okey, terus. Ba'dahum kanu yastaftihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka membuka bacaan terus kepada alhamdulillah. Maknanya apa dia? Mereka tidak membaca bismillah. Jadi maknanya bila kita tengok, kita jumpai riwayat-riwayat yang berbeza ini, walaupun kita berpegang dengan sesuatu pendapat. Contohnya secara umum di Malaysia ini kita baca bismillah dan kita jaharkan bismillah kan dalam sembahyang-sembahyang yang jahar, seperti sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh. Tetapi bila kita pergi tempat orang lain tak baca bismillah ataupun mereka tidak jaharkan, kita dah jumpa. Betul ya belaka. Ini khilaf mazhab kerana perbezaan itu semuanya didasari, diasaskan dengan dalil. Jadi kita tak terkejut beruk lah. Kita tak terkejut beruk. Kenapa aku baca Malaysia aku dengar macam ni, di tempat lain pula tak baca. Tak baca ataupun tak dijaharkan. Jadi kita tak terkejut beruk sebab kita dah jumpa dia punya dalil dia. Okey, terus. Qala Syafi'i, innama ma'na hadha al-hadith anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحوا القراءة بالحمد لله رب العالمين. Okey, Imam Syafi'i kata makna hadis ini yang Rasulullah kata alhamdulillah tu, yang dalil hadis tadi yang Rasulullah buka bacaan dengan alhamdulillah tanpa baca bismillah. Makna hadis ni dia kata sesungguhnya Nabi, Abu Bakar, Umar adalah mereka itu membaca dengan alhamdulillah. Maknanya dia kata bahawasanya adalah mereka itu memulakan qiraah baca Fatihah sebelum baca surah. Maksud mereka itu terus alhamdulillah. Maksudnya baca Fatihah dulu baru baca surah. Itu maksudnya membuka Fatihah itu membuka bacaan dengan alhamdulillah. Bukan tak baca bismillah. Dia pegang dengan takwil. Imam Syafi'i pegang hadis ini dengan takwil. Adapun golongan pertama yang terus baca alhamdulillah, dia kata di sini waqila makna kanu yaftatihuna bihadzal lafzi tamassukan bi zahiril hadithi. Jadi pengarang kitab Tuhfatul Awazi kata mereka berpegang kepada zahir hadis. Apa maksud zahir hadis? Zahir hadis kata Rasulullah dan juga Abu Bakar, Umar, Uthman ini terus alhamdulillah. Mereka pegang zahir. Maknanya apa tuan-tuan? Tuan-tuan hengguk-hengguk biarlah hengguk faham. Maknanya Quran hadis ni ada ketika boleh pegang zahir, ada ketika ditakwilkan. Yang kita tak selalu dengar tak boleh pegang zahir hadis, tak boleh pegang zahir Quran. Jadi kalau kita mengaji, kita jumpa beberapa tempat boleh pegang zahir. Kadang-kadang Imam Syafi'i sendiri pegang zahir hadis, pegang zahir Quran. Sebab tu dalam usul fiqh pun ada perbahasan pegang secara zahir. Memang sebahagian daripada ulama ada bab pegang secara zahir, ada bab pegang secara tafsiran ataupun takwilan. Kalau tak boleh pegang langsung secara zahir, itulah yang jadi Syiah. Syiah ni semua dia pegang secara takwil. Wattini wa zaituni wa turi sini. Wattin demi Sayyidina Ali dan juga Fatimah dan juga Hasan Hussein. Sedangkan wattini wa zaitun. Tuan-tuan baca tafsir Syiah. Kita tafsir di dalam ajaran Syiah, tuan-tuan baca.
Tak kena mengena ayat tu. Tengok terjemahan. Orang yang tak kerti bahasa Arab pun boleh faham. Watini wa zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Dia terjemah demi Sayyidina Ali dan demi Fatimah. Itu sebab apa? Tak nak pegang secara zahir. Syiah dan juga golongan Batini, mereka ada tafsiran tersendiri. Mereka ada tafsir sendiri. Tafsir Batini dipanggil. Ini yang bahaya ni. Setengah-setengah orang tu dia terpengaruh dengan ajaran Syiah, dengan ajaran Batini. Tak boleh pegang zahir, tak boleh pegang zahir, nanti sesat. Jadi Syiah dah confirm sesat. Semua nak pegang secara takwil. Bahaya tak bahaya? Jadi kita tengok bagi ulama yang kata terus kepada alhamdulillah tanpa membaca bismillah, sama ada jahar ataupun sir, kerana berpegang kepada zahir hadis. Maksudnya boleh berpegang kepada zahir hadis dan juga zahir daripada ayat Quran. Okey, terus. Ma'nahu annahum kanu yabda'una bi qira'ati Fatihatil kitab qabla surati. Walaysa ma'nahu annahum kanu la yaqra'u. Jadi bukan makna mereka tak baca. Itu pendapat Imam Syafi'i. Maksud hadis tadi mereka baca Fatihah dulu sebelum surah. Okey, terus. فكان الشافعي يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر في القراءة. Jadi pendapat Imam Syafi'inya bahawa dimulakan dengan bismillah dan dijaharkan. Sebelum baca alhamdulillah tu nak baca Fatihah kan, dimulakan dengan bismillah dan dijaharkan bismillah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.